Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya nak buat ulasan perlawanan di antara JDT versus Penang, yang mana JDT menang 5-0 dalam saingan suku akhir Piala FA dan JDT berjaya layak ke semifinal Piala FA untuk bertemu dengan Selangor. Baiklah, tanpa membuang masa, mari kita masuk ke dalam ulasan perlawanan. Untuk ulasan perlawanan kali ini, saya akan mulakan tentang pasukan JDT. Apakah perkara positif yang boleh saya ceritakan dan perkara yang saya suka tentang pasukan JDT ketika mereka mengalahkan pasukan Penang 5-0 pada perlawanan semalam. Yang pertama yang saya suka tentang pasukan JDT adalah bagaimana mereka cuba untuk melakukan variation of attacking dan juga bagaimana mereka melakukan quick switch play untuk melakukan penetration dan juga exploit kawasan-kawasan kosong yang ditinggalkan dan diberikan oleh pemain-pemain pertahanan Penang. Jadi apakah yang dilakukan oleh JDT untuk memanfaatkan ruang-ruang kosong tersebut? Yang pertama kita boleh lihat di bahagian kanan, iaitu combination play antara Matt Davis dan juga Arif Aiman telah memberikan salah satu dimensi yang baru kepada bahagian kanan pasukan JDT untuk melakukan gerakan serangan dan juga exploit dan masuk ke dalam kawasan di box pasukan Penang. Apakah yang dilakukan oleh pemain-pemain Arif Aiman, Yuan Muniz dan juga Matt Davis di bahagian kanan untuk JDT? Ada beberapa perkara yang perlu kita tahu. Yang pertama adalah cara pertama, Matt Davis akan lebih masuk ke bahagian tengah ataupun menjadi inverted fullback untuk cover up di kawasan half space bagi membentuk double pivot bersama dengan Choi In-sok. Dan dalam pada masa yang sama, Matt Davis juga akan sentiasa advance ataupun move forward untuk berada berhampiran dengan di box kawasan kotak penalti pasukan Penang lah. Dan dalam pada masa yang sama, Matt Davis juga akan involve untuk masuk ke dalam di box di kawasan half space bagi menerima bola. Sebagai contoh, kita boleh nampak yang Matt Davis berada di dalam kawasan kotak penalti dan bermain lebih advance ke hadapan adalah melalui gol yang dijaringkan oleh Corbin Ong, yang mana Matt Davis naik lebih tinggi tetapi dia lebih kepada kawasan half space dan masuk ke dalam kawasan di box lalu membuat hantaran, dan hantaran tu berjaya untuk di-intercept ataupun ditumbuk keluar oleh Asfar dan berjaya untuk disambut oleh Yuan Muniz sebelum dia set up kepada Corbin Ong. Jadi di sini kita boleh nampak penggunaan Matt Davis dalam perlawanan ni adalah lebih kepada inverted ke half space untuk memberi sokongan kepada bahagian midfield dan dalam pada masa yang sama memberi sokongan kepada Arif Aiman. Jadi apa yang dilakukan oleh Matt Davis di kawasan half space adalah dia lebih untuk melakukan underlap dan juga untuk attract defense focus dekat dia dan juga membiarkan Arif Aiman untuk stay di wide area untuk hold the touchline. Jadi apabila Arif Aiman dapat bola, maka Matt Davis akan buat underlap, defense Penang akan lebih fokus kepada Arif Aiman. Arif Aiman akan passing kepada Matt Davis yang tidak dijaga oleh pemain-pemain Penang. Itu adalah corak yang pertama lah. Mereka push ataupun mereka meletakkan Matt Davis inverted masuk ke half space ataupun bahagian tengah, dan Arif Aiman akan lebih untuk hold the touchline dan juga cover up wide area untuk mereka melakukan penetration di kawasan belah kiri pasukan Penang. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita lihat combination play yang dilakukan oleh Arif Aiman dan juga Matt Davis, mereka sentiasa dibantu oleh Forestry dan juga Yuan Muniz. Jadi apabila mereka dibantu sama ada oleh Yuan Muniz ataupun Forestry, maka di sini kita boleh nampak akan ada berlakunya switch position ataupun pertukaran posisi antara pemain-pemain JDT ini. Apa yang berlaku adalah apabila Forestry dia turun ataupun drop lebih deeper, yang mana kalau kita faham untuk game ni Forestry lebih bermain di bahagian belakang Diogo dan dia lebih fleksibel untuk berada di dalam kedudukan di bahagian serangan. So kita boleh nampak lah yang Diogo memang diletakkan sebagai top striker dan Forestry diletakkan belakang Diogo dan bergerak lebih bebas. Jadi apa yang dilakukan oleh JDT adalah kadang-kadang apabila Matt Davis masuk ke inverted half space, Arif Aiman dia tidak lagi untuk hold up ataupun untuk hold the touchline di kawasan wide area, dia lebih masuk untuk menggantikan tempat Forestry dan juga Forestry akan masuk untuk cover up tempat Arif Aiman di bahagian kanan untuk melakukan penetration di bahagian wide area. Jadi dekat sini kita boleh nampak beberapa pertukaran posisi dilakukan, dan dalam pada masa yang sama JDT juga menggunakan combination play antara Arif Aiman dan juga Matt Davis dengan pertukaran posisi antara kedua-dua pemain ni. Apa yang dilakukan adalah apabila Matt Davis dah hold the touchline ataupun
cover up bahagian wide area, maka Arif Aiman akan lebih mudah untuk masuk ke bahagian tengah dan juga overload di bahagian attacking pasukan JDT dan memberi support kepada Diogo, Yuan Muniz dan juga Forestry untuk mereka melakukan serangan di kawasan tengah lah. Jadi benda ni yang menyebabkan combination play pasukan JDT di bahagian kanan boleh dikatakan begitu kreatif dan boleh melakukan banyak variation of attacking. Sebab apa? Sebab berlakunya switch position antara pemain-pemain ini yang membolehkan JDT sentiasa bergerak. Dan of course lah, benda ini juga disebabkan chemistry yang mereka ada, dan yang paling penting mereka sentiasa bergerak sama ada with the ball ataupun off ball movement. Jadi apabila banyak pergerakan tanpa bola dilakukan oleh pemain-pemain JDT, maka di sini mereka akan ada banyak option untuk mereka melakukan switch play ataupun melakukan passing bagi melakukan penetration dan juga exploit ruang-ruang kosong yang diberikan oleh pemain-pemain Penang. Jadi di sini kita boleh simpulkan combination play yang dibentuk oleh Matt Davis dan juga Arif Aiman adalah sama ada Matt Davis inverted, Arif Aiman hold the touchline, ataupun Arif Aiman inverted, maka Matt Davis yang akan buat overlap dan cover up bahagian wide area. So benda ni yang memberi dimensi yang baguslah kepada bahagian serangan pasukan JDT untuk exploit dan juga penetrate di kawasan kiri pasukan Penang. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita lihat penggunaan yang lebih kurang di bahagian kiri, cumanya perbezaan di bahagian kiri ni adalah Koh Beng Ong lebih kepada pergerakan secara solo, iaitu Koh Beng Ong akan lebih advance. Memang ini adalah corak permainan JDT sepanjang season. Kalau kita lihat season lepas, memang corak yang sama lah, yang mana Koh Beng Ong akan lebih berada di high kawasan wide area, lebih advance ke bahagian hadapan, dan juga dia akan cover up bahagian wide area untuk memastikan yang JDT sentiasa ada pemain yang boleh untuk cover up di bahagian kiri. Dan kita boleh nampak lah yang mana Koh Beng Ong sentiasa hold the touchline di kawasan wide area untuk dia receive the ball, dan beberapa kali gerakan JDT adalah berpunca dengan menggunakan Koh Beng Ong apabila JDT melakukan switch play dari bahagian tengah, sama ada daripada Yuan Muniz ataupun dari Hendrik Dos Santos kepada Koh Beng Ong, dan Koh Beng Ong akan melakukan crossing masuk ke dalam D box untuk mencari Diogo ataupun Forestry, dan hasilnya dia berjaya untuk hantar satu bola, yang mana satu bola tu tandukan Forestry kena palang dan bola tu terbiah dan berjaya untuk disambut oleh Diogo, tetapi gol tersebut diberikan on goal kepada Osman Faneh. Tetapi itu bukan satu sahaja cara yang dimainkan oleh JDT di bahagian kiri. Kalau kita lihat di first half, apa perkara yang dilakukan oleh JDT di bahagian kiri adalah mereka juga melakukan switch position ataupun pertukaran posisi di bahagian kiri, yang mana kita faham yang JDT bermain dengan meletakkan Hendrik Dos Santos dan juga Yuan Muniz sebagai dua midfield mereka. Tetapi apa yang perlu kita faham pada peranan semalam, Hendrik Dos Santos juga berperanan untuk memberi bantuan kepada Koh Beng Ong, yang mana mereka berdua ni sentiasa untuk membentuk combination play di bahagian kiri dan sentiasa backup antara satu sama lain dan memberi support. Kalau sekiranya Koh Beng Ong hold the touchline, maka Hendrik akan lebih untuk stay up di kawasan half space untuk membolehkan Koh Beng Ong membuka game ke bahagian tengah kembali lah, dan untuk Hendrik buka game kepada bahagian kiri kembali. Dan dalam pada masa yang sama, di bahagian kiri juga berlakunya switch position, iaitu pertukaran posisi, yang mana apabila Koh Beng Ong masuk ke bahagian half space ataupun inverted, maka Hendrik yang bermain di kawasan half space tadi akan cover up tempat Koh Beng Ong untuk berada di bahagian wide area. Jadi benda ni yang menyebabkan kestabilan kepada pasukan JDT. Sebab apa? Sebab bila ada pemain yang di bahagian wide area masuk ke tengah, maka pemain tengah tersebut akan cover up tempat pemain yang masuk ke bahagian tengah tadi untuk berada di bahagian flank ataupun senang cerita di bahagian winger lah. Jadi itu adalah variation bagaimana JDT melakukan attacking ataupun serangan dengan menggunakan mereka punya bahagian kanan dan juga bahagian kiri dengan bantuan daripada pemain-pemain di bahagian fullback dan juga bahagian tengah lah. Jadi perkara tu positif lah. Itu yang kedua. Yang ketiga, kalau kita lihat kepada corak set pieces yang diterapkan oleh JDT, terutamanya daripada segi corner kick, apa yang dilakukan oleh JDT adalah benda yang menarik. Sebab apa? Sebab untuk game ni mereka meletakkan Shane Lowry dan juga Jody Amat berpasangan. Jadi apabila JDT dapat corner kick ataupun set pieces, maka Jody Amat dan juga Shane Lowry akan lebih suka untuk involve, berada di dalam D-box sebagai target man ataupun sebagai orang yang dicari lah untuk menampan ataupun untuk menyambut hantaran
hantaran dilakukan melalui set pieces. Jadi apabila Jordi Amat dan juga Shane Lowry join the attack ketika set pieces, apa yang dilakukan oleh JDT adalah untuk Kobe Ong dan juga Matt Davis, mereka berdua akan stay in the behind dan mereka berdua lah yang akan cover up bahagian center back tadi. Jadi apabila pasukan JDT di counter ataupun diserang balik oleh pasukan Penang ketika situasi pasukan Penang berjaya block ataupun intercept set pieces yang dilakukan oleh pemain JDT, maka pemain-pemain JDT di belakang dah ada dua orang, iaitu Kobe Ong dan juga Matt Davis, untuk melakukan ataupun menghentikan pergerakan counter attack yang dilakukan oleh pemain Penang tadi. Dan secara efektifnya kita boleh nampak yang Shane Lowry dan juga Jordi Amat memang berbahaya ketika situasi set pieces lah, yang mana gol yang terhasil daripada Jordi Amat adalah berpunca daripada segi set pieces, yang mana dalam pada masa yang sama Jordi Amat juga di-assist oleh Shane Lowry. Dan yang paling bagusnya bukan bagus sahaja daripada segi set pieces, tetapi dengan penggunaan Jordi Amat dan juga Shane Lowry di bahagian dua centre back ni, kita boleh nampak yang JDT sebenarnya mempunyai dua player ball playing defender yang bagus daripada segi membuat diagonal pass ataupun long ball lah, yang mana kedua-dua player ni memang mempunyai vision dan juga passing accuracy yang tepat, dan kedua-dua player ni mempunyai ball carrier yang bagus, yang mana berani untuk bawa bola lebih ke hadapan. Kita boleh nampak macam mana Shane Lowry bawa bola dengan tingginya untuk beat ataupun masuk ke bahagian tengah, begitu juga dengan Jordi Amat. Jadi benda ni yang memberikan satu dimensi yang baru kepada JDT untuk start the build up, dan dalam pada masa yang sama memberikan kesan yang bagus kepada situasi set pieces. Jadi dalam pada masa yang sama yang tadi, ketika situasi set pieces, Kobe Ong dan juga Matt Davis dah cover up tempat mereka berdua ni yang naik untuk berada di dalam D-box. So mereka tak perlu nak risau lah daripada segi transisi ataupun daripada segi counter attack yang akan dilakukan oleh pemain Penang. Itu yang ketiga. Yang keempat, kalau kita lihat untuk game ni, apa yang menariknya adalah di bahagian attacking, iaitu Diogo dan juga Forestry serta dibantu oleh Yuan Muniz, yang mana ketiga-tiga player ni sebenarnya sangat bagus lah. Cumanya apa yang kita nampak untuk game ni, Diogo adalah lebih bertindak sebagai fast nine. Dia suka untuk drop lebih deeper dan juga create space kepada winger. Manakala untuk Forestry game ni, dia lebih kepada untuk berada dalam keadaan yang fleksibel ataupun lebih kepada free roamer, iaitu dia lebih kepada untuk bergerak bebas di dalam padang. Dan hasilnya kita boleh katakan yang Forestry ada beberapa peluang yang boleh dia manfaatkan. Cumanya untuk game ni, Forestry tidaklah setajam seperti mana game-game yang sebelum ni. Apabila peluang-peluang yang terhidang boleh dikatakan gagal dimanfaatkan dengan baik oleh Forestry. Sepatutnya Forestry boleh lebih tenang dan boleh lebih kompos untuk skor the goal lah. Tapi sayang Forestry tak boleh nak buat benda tu, menyebabkan pasukan JDT hanya menang 5-0. Dan untuk Yuan Muniz, game ni dia bertindak as a playmaker, dah bagus. Dia assist satu kepada Shafiq Ahmad, assist satu kepada Kobe Ong, dan dalam pada masa yang sama dia ada percubaan dari luar kotak penalti lah. Jadi benda tu memang obviously bagus lah. Dan saya gembira sebenarnya Nak Choi Insau masuk ke dalam skuad JDT ni, yang mana kita boleh nampak lah yang Nak Choi Insau ni lebih better daripada segi orang kata apa, lebih tenang, lebih bagus daripada kawalan bola di bahagian tengah, lebih kepada untuk menunggu pemain-pemain lawan buat mistake dan sebagainya. So Nak Choi Insau semalam dia memang tenang lah. Dan benda yang paling positif saya boleh katakan adalah kemasukan Shafiq Ahmad, yang mana kemasukan Shafiq Ahmad pada perlawanan ni telah memberikan satu perkara yang positif kepada striker lokal. Apabila Shafiq Ahmad jarang main, tetapi semalam dia masuk, dia berjaya untuk skor satu wonderful goal. Memang saya boleh katakan that is a good goal daripada Shafiq Ahmad, dan dia memang deserve untuk mendapatkan lagi minit permainan lah. So saya mengharapkan yang lebih baik untuk Shafiq Ahmad, untuk dia work hard dan juga beat lagi pemain-pemain orang kata apa, striker-striker import untuk berada dalam kesebelasan utama JDT. Dan Ahya Rashid pun bagus semalam main. Arif Aiman dia punya peranan lebih masuk ke bahagian tengah dan semua bagus. Cumanya Sumareh ya tak berapa bagi saya. Itu je lah untuk JDT. Untuk Penang, obviously apa yang boleh saya katakan untuk Penang pada perlawanan ni, mereka sebenarnya dalam 20 ke 30 minit mereka bertahan dengan sangat baik, tetapi selepas mereka melakukan kesilapan memberikan satu gol kepada pasukan JDT, mereka dah mula lambat untuk settle down dan mereka mula untuk memberi ruang daripada pemain-pemain JDT punya serangan, yang menyebabkan JDT dengan mudah untuk exploit ruang-ruang tersebut untuk mereka menjaringkan sampai 5 gol. So benda tu yang menyebabkan pertahanan JDT kurang ampuh lah, pertahanan Penang kurang ampuh dan mereka kurang compact dan ada ruang yang banyak untuk pemain-pemain JDT exploit. Dan dalam pada masa yang sama kita boleh nampak juga yang mana pemain-pemain Penang cuba bermain secara open dengan hantaran-hantaran jauh dan sebagainya, tetapi yang menjadi permasalahan adalah lebih kepada individual play, yang mana bila bola
bola dapat ke Adriano dah drop lebih deeper ke bawah, maka Adriano akan bawa bola lebih ke bahagian hadapan. Dan Adriano memang antara excellent player semalam, boleh saya puji di bahagian serangan, yang mana dia banyak memberikan ancaman dengan gerakan-gerakan solo yang menarik. Cumanya daripada segi transisi dan support, yang mana dalam segi situasi pasukan Penang menyerang, daripada bertahan ke menyerang, pemain-pemain Penang lambat untuk memberi support kepada Adriano untuk buka ruang, cari ruang kosong untuk Adriano melakukan passing ataupun switch play ataupun open the game lebih ke bahagian hadapan. Jadi benda tu agak menyedihkan lah, sebab Adriano is trying his best untuk beat pertahanan dan juga midfield JDT, tetapi dia kurang support. Dan benda yang lagi kita boleh bagi positif, Osman Fanny as a defensive midfielder, sebenarnya dalam 30 minit pertama dia memang memberi ancaman kepada defense ataupun midfield pasukan JDT lah, yang mana dia berjaya membuat dirty work dengan bagus dan sebagainya. Untuk defense, Rafa Victor boleh dipuji, Asfar Fikri boleh dipuji, and so benda tu memang dia boleh dipuji lah. Cumanya daripada segi peranan Sony Saad, boleh dikatakan dia bermain di bahagian wide area is not effective. Dia bukannya seorang pemain di bahagian wide area. Apabila dia dapat bola, dia tak ada pace, dia tak ada individual skill yang bagus, dia hanya ada shooting range yang bagus sahaja, tetapi in term of untuk beat defense dan sebagainya, dia masih tak ada. So better put dia lebih more to center untuk dia connect well dengan Adriano. Tapi nak buat macam mana, Adriano pun dia nak kena create game sendiri daripada bawah ke atas, tak ada support, so dia tak boleh nak buat banyak lah. So Penang semalam memang kalah, boleh dikatakan daripada lebih kepada mistake di bahagian pertahanan dan lebih kepada mistake daripada segi transisi lah. Itu je lah ulasan saya. Assalamualaikum.